Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Semulakan Ustaz Amran, Tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa, surau, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sambung pada, kalau ikutkan hari ini siri ke-13 lah, kita berbincang tentang kitab kita ini ataupun buku kita ini, buku berkenaan dengan sirah yang lemah dan juga sirah yang palsu disandarkan kepada Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, popular. Jadi hari ini kita berbincang tentang yang ke-13, iaitulah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf masuk syurga merangkak kerana sebab ataupun merangkak masuk syurga disebabkan terlalu kaya. Cerita ni famous lah. Cerita-cerita tentang orang buat program motivasi ke, buat program marketing ke dan sebagainya. Cerita tentang isu ni. Dan kita nak tengoklah riwayatnya dan berapa pengajaran penting juga daripada sudut apa yang kita boleh amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik, cerita yang sering tersebar mengisahkan seorang sahabat Nabi SAW yang mulia bernama Abdul Rahman bin Auf masuk ke dalam syurga dalam keadaan merangkak kerana terlalu kaya, sering tersebar dalam kalangan masyarakat. Ada yang menjadikan alasan tidak mahu berlebihan mengumpul harta kerana mereka berkata, jika Abdul Rahman bin Auf merangkak masuk ke syurga, sudah kita akan lebih teruk daripada itu. Kononnya kisah ini disandarkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melalui ungkapannya yang bermaksud. Cerita ni bukan tak ada riwayat. Ada riwayat dia. Cuma bagaimana daripada sudut rawinya dan juga daripada sudut kritikan ulama hadis kepada kisah ini. Baik, iaitulah dalam bahasa Arab ni, inna Abdurrahman bin Auf yadkhuluna jannah habwa. Iaitulah Abdurrahman bin Auf masuk syurga. Ataupun kalau ikut daripada sudut riwayat ini, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku melihat Abdul Rahman bin Auf masuk syurga dengan keadaan merangkak. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Haythami dalam kitab Majma' Az-Zawaid dan yang selainnya. Okey, musnad Imam Ahmad ni kita biasa kenal lah. Lebih kurang dalam 28,000 hadis semua sekali tu, dikumpulkan oleh Imam Ahmad. Kalau tahqiq ataupun manuskrip yang telah disemak oleh guru kita juga, Syekh Syu'aib Al-Arnaud, ada lebih kurang dalam 54 jilid macam tu. Tu kitab yang paling banyak saya pernah jumpa lah, dia punya jilid. Kitab Musnad Imam Ahmad, terbitan Muassasah Risalah Beirut di Lubnan. Okey, jadi itu antara kitab yang penting lah dalam Musnad Imam Ahmad, dan dia ada nama musnad tu dia susun mengikut kategori para sahabat. Dia punya kedudukan para sahabat. Okey, dimulakan dengan terutamanya khalifah yang 4, dan kemudian dimulakan juga dengan isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat daripada sahabat-sahabat yang mengikuti dalam peperangan Badar, juga mengikuti peperangan-peperangan yang lain dan seterusnya. Dia disusun macam tu, ikut kategori keutamaan sahabat yang awal-awal memeluk Islam dan sebagainya. Okey. Kemudian juga Majma' Az-Zawaid juga satu kitab yang penting, Ibn Hajar Al-Haythami. Ibnu Hajar Al-Haythami. Saya dah sebut sebelum ni, kita ada 3 orang kan yang famous kan. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haythami dan Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi tiga-tiga ni, kalau Ibn Hajar Al-Haythami mazhab Syafi'i lah, dia ulama fiqh. Kalau Ibn Hajar Al-Asqalani, maklumlah, kita kenal lah ulama hadis yang hebat, syarah Fathul Bari tu, syarah Sahih Bukhari, dan kemudian Majma' Zawaid Ibn Hajar Al-Haythami. Dia juga mengumpulkan kitab-kitab ataupun mengumpulkan hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara cerita ataupun kisah yang nak kita bincangkan ni. Okey, kita pergi dulu pandangan para ulama mengenai riwayat ini. Imam Az-Zahabi, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abdul Samad bin Hasan daripada Umarah, dan beliau menambah ataupun beliau berkata hadis ini mungkar. Hadis ini mungkar. Mungkar ni maksudnya ialah hadis, dia dalam hadis ni ada syadz. Syadz ni ganjil. Kemudian ada mungkar. Okey. Jadi mungkar ini dia salah satu hadis yang pertama tak menepati hadis sahih lah, tak menepati syarat-syarat hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana bersambung sanad, iaitulah kata Al-Hafiz Al-Iraqi,
dalam dia punya teks ataupun matanya, iaitulah hadis apa dia? Mattasilul isnad bin naqlil adi dhabiti fuadi an mithlihi min ghairi masududhi wa min illatin qadihatin fatuzi. Itu dia punya syair dia. Maksudnya pertama bersambung sanad, yang kedua dibawa oleh perawi yang adil, yang ketiga dia dhabit, dia jaga dia punya hafalan dan juga dia punya ingatan. Ni pun kita pernah sebutlah sebelum-sebelum ni. Dan kemudian yang ketiga yang keempat dia tak syadz, ganjil. Yang kelima dia tidak illah, tidak ada cacat. Jadi yang itu baru dipanggil sebagai syarat kepada hadis yang sahih. Jadi mungkar dia di bawah kategori hadis yang dhaif, yang lemah. Tapi mungkar ini dia riwayat itu bersalahan semua sekali dengan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh ulama-ulama yang thiqah ataupun perawi-perawi yang thiqah. Kan, jadi dia kategori yang paling, antara kategori yang teruk lah daripada sudut kedudukan hadis di bawah kategori hadis dhaif. Kerana hadis dhaif ni, hadis lemah ni, dia kategori dia banyak. Dia bukan semua dhaif, hadis ni dhaif kan. Palsu pun bawa dhaif kalau ikut kan. Kalau ikut ulama-ulama hadis, perbincangan mereka macam Suyuti, disebut oleh Nawawi dan sebagainya, disebut juga oleh ulama-ulama moden, dia masuk bawah kategori hadis dhaif. Tapi yang paling teruk dhaif lah. Yang paling teruk lemah dia tu adalah palsu. Tapi sebahagian ulama tak memasukkan dia sebagai hadis palsu. Hadis dhaif, dia keluarkan terus sebab dia bukan hadis. Dia bukan hadis. Yang ni antara ulama besar juga yang dah meninggal dunia rahimahullah, dia ada tesis PhD dia 3 jilid dia buat dekat Al-Azhar. Syekh Amr Al-Fullatah, kan, Hasan Amr Al-Fullatah. Dia ada dia punya kitab dia, kitab Wad'u fil Hadis. Ini tesis PhD dia, belum terjemah bahasa Melayu. dia bahasa Arab. Kan, jadi 3 jilid. Jadi dia punya kitab tu memang siapa nak faham, nak belajar tentang hadis palsu tu, kitab dia lah yang paling utama. Sebab dia memang mengasingkan, dan dia buat jilid pertama tentang rawi, contoh-contoh hadis palsu, kemudian dia cerita tentang sejarah hadis palsu daripada zaman bila, kemudian dia cerita juga tentang contoh-contoh yang kita kata bukan ulama, perawi-perawi yang terkenal dengan meriwayatkan hadis-hadis palsu, dan kemudian juga dia cerita bagaimana pandangan ulama-ulama hadis tentang hadis palsu. Kan, contoh kalau Imam Syafi'i kata laisa bisyai', dia ni tak ada apa-apa pun. Kan, tak ada apa pun. Ada setengah orang faham laisa bisyai' ni maksudnya hadis tu okey. Hadis ni okey, tak ada apa-apa. Macam tu lah, maksudnya hadis okey lah. Tapi setengah orang faham laisa bisyai' tu maksudnya apa? Dia ni tak boleh pakai. Jadi itu juga bagaimana penyandaran kepada imam tu juga merujuk kepada bagaimana ulama-ulama hadis faham tentang sesuatu hadis dan bagaimana perbincangan di kalangan mereka. Ada yang kata sebagai apa? Kadzab, ada yang kata sebagai pendusta, ada yang kata sebagai ilaihi muntaha al-kadzib, kan, akhir segala jenis penipuan pada dia. Tu dia juga tak ada orang lagi lebih penipu lagi daripada dia. Jadi itu semua istilah-istilah ulama hadis kita boleh jumpa dalam kitab tu. Okey. Jadi beliau mengarang kitab ni, Imam Az-Zahabi meriwayatkan daripada daripada Abdul Samad bin Hasan daripada Ummarah, dan beliau menambah hadis ini adalah mungkar. Okey, Imam Zahabi dalam kitab beliau Siyarul A'lamin Nubala. Ini juga satu kitab yang bagus, tahqiq oleh Syekh Syu'aib Arnaud juga ada tahqiq, lebih kurang dalam, saya ingat dalam 30 jilid dekat kot. Itu kitab yang bagus tentang perawi-perawi hadis, tentang ulama-ulama hadis lah. Okey. Kemudian Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitab beliau Majma' Zawaid, beliau menyatakan kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam Musnad Al-Bazzar, dan di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Aghlab bin Tamin, dan dia disepakati oleh para alim ulama ataupun para ulama hadis seorang yang lemah dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhaif lah. Dia dhaif. Jadi kenapa nak apa kita kata, nak kategorikan ni dhaif, ini boleh pakai, ni tak boleh pakai, kan? Ni saduq ni maksudnya setakat boleh pakai lah. Saduq dipanggil. Itu perawi yang saduq, perawi yang boleh digunakan lah, boleh riwayat dia tu dipakai. Kemudian ada perawi yang dinamakan sebagai thiqah, terpercaya. Ni biasanya perawi-perawi yang thiqah ni, kebiasaannya Imam Bukhari ambil lah. Semua dalam Sahih Bukhari tu. Contoh siapa? Humaidi, Imam Humaidi. Kemudian siapa? Sa'ad Al-Waqqas. Kemudian juga Al-Laythi dan sebagainya. Itu semua perawi-perawi yang Imam Bukhari akan ambil. Kan? Ini contohnya apa? Ibrahim Al-Makki. Ibrahim Al-Makki ni,
Dia perawi dalam Bukhari yang mana kalau dia ada tu, biasanya sanad itu dipanggil sanad emas dalam Bukhari. Sanad emas dalam Bukhari. Apa maksud sanad emas ni? Dia, Imam Bukhari dengan Nabi SAW hanya dipisahkan oleh 3 orang. Oleh 3 orang saja. Itu dipanggil sanad emas dalam riwayat Bukhari, dan dia merupakan semua hadis-hadis yang sahih, dan ada kitab yang dipanggil sebagai Thulathiyat Al-Imam Bukhari. Thulathiyat ni maksudnya antara Imam Bukhari dengan Nabi tu 3 orang saja yang Imam Bukhari riwayatkan daripada hadis dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia punya apa penamaan kepada Thulathiyat Imam Al-Bukhari. Dan ada lebih kurang dalam 22 ke 23 hadis dalam Sahih Bukhari. Banyak jugalah. Dan semua tu sahih. Dan kebanyakan riwayat daripada Makki bin Ibrahim. Kerana dia memang perawi yang sangat thiqah, Imam Bukhari ambil ilmu, ambil hadis daripada beliau. Baik. Kemudian Ibnu Hajar menambah. Okey. Ibnu Hajar yang sama, Al-Haythami tadi, sesungguhnya terbukti bahawa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu telah menyertai peperangan Badar dan ikut serta dalam perjanjian Hudaibiyah. Beliau juga dijamin dengan balasan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada setengah orang ni kalau sebut Ibnu Jauzi, dia tak apa nak percaya. Dia kata Wahabi. Ibnu Jauzi lahir tahun bila? Muhammad bin Wahab lahir tahun bila? Tak berpasal Wahabi ke orang kan? Silap-silap Imam Zahabi dia Wahabi kan? Sebab Imam Zahabi anak murid Ibn Taymiyah. Ramai contohnya Mizi, Ibn Qayyim dan sebagainya. Ada sebahagian kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Imam Ibn Rajab Al-Hambali tu juga antara dikatakan murid Ibn Taymiyah, tapi sebenarnya sebahagian kata tak, sebab cuma dia sangat menekuni kitab-kitab Ibn Taymiyah. Tapi orang kata sesat belaka lah tu. Okay. Tapi di sini Imam Ibn Jauzi ataupun Imam Ibn Hajar menyebutkan dekat sini dijamin balasan syurga. Dijamin syurga. Abdurrahman bin Auf ni dijamin syurga. Dalam hadis mana? Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis yang mana? Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi daripada Abdurrahman bin Auf. Beliau menyatakan Abu Bakar dalam syurga, Umar dalam syurga, Ali dalam syurga, Uthman dalam syurga dan seterusnya. Abdurrahman Sa'ad bin Mu'az dalam syurga, Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya lah, sahabat-sahabat yang lain. Maka dia menyatakan bahawa semua senarai itu dalam syurga 10 orang dijamin syurga. Sebab itulah kalau biasa kita dengar 10 orang dijamin syurga tu bukan 10 orang ya, banyak lagi lah sahabat-sahabat lain dijamin syurga. Kan contohnya siapa? Contohnya Muawiyah. Muawiyah dalam riwayat Imam Bukhari, awalul jaish yaghzu fil bahr, kata Nabi SAW. Tentera yang pertama berjuang ataupun berperang di laut maka dijamin syurga. Bila saya mak dalam lembaran sejarah tak ada tentera lain melainkan tentera Muawiyah, yang mana antara yang awal berperang di pesisiran pantai di laut kan. Jadi kita kata itu juga dijamin syurga. Fatimah dijamin syurga, Aisyah, semua isteri Nabi dijamin syurga. Sebab kenapa sebut 10? Sebab dalam satu riwayat. Satu riwayat tu yang sebut satu nama tu, sebab tu dipanggil Asyarah Mubashirin bil Jannah. Kan 10 yang dijamin syurga kerana disebut dalam satu riwayat. Adapun bukan bermakna 10 orang je. Yang lain-lain hampir kebanyakan sahabat kan Nabi sebut yang mengikuti peperangan Badar dijamin syurga, ikut Uhud dijamin syurga, macam Abu Talhah dijamin syurga. Jadi banyak lagi lah sahabat yang lain. Okey, jadi termasuk juga Saidina Abdurrahman bin Auf. Okey, kita pergi. Imam Ibn Jauzi berkata, tidak masuk akal yang waras bahawa ada sahabat yang boleh mengungkap perkataan sedemikian mengenai diri Abdurrahman bin Auf dan juga hartanya. Bukankah sudah ada ijma' ulama menyatakan boleh mengumpul harta kekayaan dari jalan-jalan yang halal? Kalau begitu, apa tujuan sebenar perkataan sedemikian sedangkan ia memang diharuskan? Apakah syarak membenarkan suatu kemudian ia menghukum cuma salah seorang yang melakukannya? Tidak semua mereka. Hal ini sudah tentu ceteknya ilmu dan pemahaman bagi mereka yang menyatakan sedemikian. Mengapa hanya Abdurrahman bin Auf saja yang merangkak kerana kekayaannya sedangkan sahabat-sahabat yang lain juga kaya raya? Sebagai contoh, sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah meninggalkan harta sebanyak 30 bahar, sedangkan satu bahar bersama dengan seekor unta yang syarat dengan muatan. Banyak tu. Zaman dulu dia nak cerita betapa hebatnya kekayaan itu. Satu unta yang dipenuhi bebanan. Itu kira memang kaya zaman tu. Kan? Kalau kita sekarang mungkin kereta lah kot, kereta yang mahal apa semua tu kan. Zaman dulu dipanggil satu bahar ataupun satu unta yang penuh dengan muatan. Kira paling kaya. Baik. Kemudian Zubair bin Awam, Ibnu Mas'ud dan lain-lain juga mempunyai banyak harta yang melimpah ruah. Kan? Zubair bin Awam ni disebut dalam riwayat Imam Bukhari, bila mana dia meninggal dunia, dia ada hutang banyak.
Sebab apa dia berhutang ni? Dia kata, la walakin huwas salaf. Bila orang nak pergi bermusafir, bila orang nak pergi keluar, yang dalam masa lama sikit lah, mungkin setahun lebih 2 tahun tu, jadi orang tak simpan duit dekat rumah. Harta ni tak simpan duit dekat rumah. Dinar dirham ni simpan dekat Zubair bin Awam. Jadi Zubair bin Awam kata, kalau setakat simpannya tak boleh jadi. Kan? Jadi dia kata, la walakin was salaf. Tak, kalau macam tu aku pinjam, dia kata. Jadi akhirnya, dia jadi macam bankers lah. Zaman tu. Kan? Jadi semua sahabat ni duk letak duit kat dia, sehinggalah dia dekat-dekat nak meninggal dunia tu, lebih kurang dalam 11 bidang tanah dia beli. Banyak tu, 11 bidang tanah tu, kira satu bidang tu dah berapa ekar apa semua lah. Dia beli kat Mesir, dia beli kat Madinah, dia beli kat Mekah. Kan? Jadi kebanyakan duit yang dia ada tu, dia melabur hartanah. Ingat tak ada hartanah ke zaman sahabat? Hak tak sempat beli hartanah pada awal-awal ni kan. Dia buat apa property apa semua ni. Tu Zubair bin Awam. Kan? Jadi bila dia dah meninggal dunia tu, ada sahabat-sahabat ni yang minta utang dengan dia. Jadi minta utang ni buat apa? Jadi semua anak Abdullah bin Zubair dan semualah, anak Zubair bin Awam ni, mereka pergi jual semua bidang hartanah apa semua tu, bayar utang, dan Zubair bin Awam ada 4 orang isteri. Setiap orang tu dapat hampir 1.5 juta dinar. Punya kaya nak ceritanya. Yang itu tak tahulah kok masuk syurga macam mana. Tapi nak ceritanya, bagaimana riwayat palsu tu mempengaruhi, sedangkan berapa ramai lagi sahabat-sahabat yang kaya-raya, yang mana semua mereka tu banyak menginfakkan di jalan Allah dan juga membantu sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar pun sama, lepas Nabi SAW wafat dan sebagainya. Sebab tu beliau yang pergi tuntut baju besi Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi gadaikan lebih kurang dalam 20 gantang ke harga gandum ke apa, lebih kurang macam tu lah. Kan mahal jugalah lebih kurang tu. Dan kemudian zaman Sayyidina Abu Bakar baru pergi tuntut. Siapa yang tuntut? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi maksudnya, ramai juga sahabat ni yang kaya, yang mereka mempunyai harta yang banyak. Abdullah bin Mas'ud pun sama. Walaupun dia kurus, walaupun badan dia kurus, tapi harta dia banyak. Kan masuk rajin untuk bekerja dan sebagainya untuk mencari harta. Okey. Kemudian juga Syekh Syu'aib Al-Arnaud menyatakan hadis ini mungkar dan batil ketika memberi komen terhadap kisah ini dalam Musnad Imam Ahmad. Itu kita kata itu antara secara ringkas. Nanti kita baca sikit tentang sirah Abdul Rahman bin Auf ni, kita baca teruslah. Okay. Seorang yang berkorban segalanya untuk Islam, mana mustahil lah. Pertama, riwayat itu sendiri tidak sahih. Tetapi kita nak tengok sikit apa sumbangannya. Takkanlah sumbangan yang begitu hebat ni boleh menjadikan dia masuk ke dalam syurga merangkak lagi. Okay, kita tengok sikit. Abdul Rahman bin Auf adalah sahabat Nabi SAW yang kaya. Bahkan sebahagian sahabat menyatakan bahawa seandainya batu dipegang oleh Abdul Rahman bin Auf, nescaya akan menjadi emas. Kenapa? Kan waktu peristiwa hijrah Muhajirin dengan Ansar, kan banyak dari riwayat disebut dalam Rihiq Makhtum, disebut dalam kitab-kitab sirah yang lain, riwayat-riwayat yang sahih lah tentang perbuatan sahabat ni. Abdul Rahman bin Auf antara yang ditawar isteri oleh Ibn Sa'ad dan beberapa orang sahabat lain lagi, tawar kepada dia. Dan kemudian selepas itu Abdul Rahman bin Auf tak nak. Dia kata, aku tak nak isteri apa semua ni. Sehingga ada yang kata, aku ada berapa orang isteri, aku ceraikan, aku bagi kau, kata kan. Abdul Rahman bin Auf kata, tak nak, tak apa, tunjukkan aku pasar. Dia pergi pasar, pergi pasar berniaga, kaya. Tu Abdul Rahman bin Auf. Maksud memang bijak dalam bab berkait dengan dia punya perniagaan dan bagaimana menguruskan harta. Baik. Kemudian kisah ni lagi, nescaya akan menjadi emas. Perkara itu menunjukkan bahawa Abdul Rahman bin Auf adalah seorang sahabat yang cekap dan bijak dalam perniagaan. Apa sahaja yang dilakukan dalam perniagaan pasti menjadi. Beliau juga adalah seorang sahabat Nabi SAW yang dijamin syurga semasa hidupnya maupun selepas kematiannya, seperti yang disebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi kita sebutkan tadi. Baik, kemudian antara sumbangan beliau, penduduk Madinah ditanggung oleh Abdul Rahman bin Auf. 1/3 daripada mereka membuat pinjaman, 1/3 daripada mereka dibayarkan segala hutang-hutang mereka, dan 1/3 disedekahkan oleh beliau seperti dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Siyar A'lam Nubala. Baik, beliau pernah menginfakkan hartanya pada zaman Nabi SAW sebanyak 4,000 dinar, sehingga kaum munafik menuduh riak. Infak pun tak boleh. Dah infak kena tuduh riak. Seperti mana juga disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala. 4,000 dinar ni, 1 dinar tu lebih kurang dalam hari ni punya harga lah. Kalau ikut emas, 1 dinar 4.25 gram. 1 dinar tu yang bulat tu, 1 dinar tu kan, tak kira lah dinar Kelantan ke dinar apa, 1 dinar. 1 dinar tu bersamaan dengan 4.25 gram emas. Dan harga sekarang lebih kurang dalam 1,200 lebih kurang lah. 1,200. Jadi darat lah, 4,000 darat 1,200. Berapa dia punya infak dia di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian
Imam Az-Zuhri menyatakan bahawa Abdurrahman bin Auf pernah menginfak 500 ekor unta dan 500 ekor kuda untuk persediaan jihad di jalan Allah, dan banyak lagi sumbangan beliau. Kita boleh lihat pada hari ini bahawa sangat penting umat Islam menjadi kaya seperti okey. Jadi kita kata Abdurrahman bin Auf ni salah seorang daripada sahabat yang ditohmah, menyatakan bahawa dia ni masuk syurga merangkak kerana terlalu kaya. Jadi berapa isu yang kita nak tengok daripada cerita ni, kisah ni, sebenarnya tak boleh ke jadi kaya. Dia bukan semestinya kaya. Maksudnya ialah kita sikit ada lah. Kan, sikit punya harta lah. Maksudnya mungkin ada lebih sikit. Bukan seperti kaya tu mesti jadi berapa? 10 orang terkaya di Malaysia. Tak sampai macam tu. Maksudnya ialah kita tu ada harta lah. Ada harta dan mungkin ada lebihan sikit. Adakah itu satu benda yang Islam tidak benarkan? Allah sebut dalam surah Al-Kahfi pada ayat 46, Allah menyatakan apa? Al-malu wal banu zinatul hayatid dunya. Allah menyatakan apa? Harta, anak-anak dan juga harta dan juga anak-anak merupakan zinatul hayatid dunya. Dia merupakan daripada perhiasan dunia. Perhiasan dunia. Dan banyak ayat-ayat Quran ni kalau kita perhati betul-betul, banyak sebut pasal harta. Semua pasal harta. Bahkan pasal harta lebih detail daripada solat, puasa dan haji. Tak percaya pergi tengok surah Baqarah. Tengok surah Baqarah daripada awal tu infaknya, syarat-syarat infak apa dia. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza, wahai orang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang kamu berikan infak ataupun sedekah tu. Kan? Kemudian juga Allah cerita tentang riba. 275 surah Al-Baqarah, 278, 276, 277, 278, 279, 230. 280 Allah cerita tentang riba, pengharaman riba dan sebagainya. Juga dia punya cara bertaubat daripada riba dan seterusnya. Baik, kemudian masuk kepada ayat yang ke-280, 281, 282. Allah cerita tentang hutang. Hutang ni kena ada saksi, hutang ni tak boleh culas, hutang ni kena apa? Macam-macam lagi lah. Kan, satu muka surat, 282 surah Al-Baqarah. Masuk 283, cerita tentang gadaian pula dalam Islam. Ar-Rahnu kita selalu sebut tu kan. Dalam Quran ada sebut. Daripada surah Al-Baqarah 283, yang mana Allah menyatakan farihanum maqbudah. Kan, kalau kamu pergi musafir ke apa, kamu dapati bila kamu nak berhutang dengan orang tu macam tak yakin dengan kamu. Kamu boleh letak sesuatu benda sebagai gadaian. Kalau hari ni konsep dia emas lah, tapi sebenarnya tak semestinya emas. Kalau kita nak pinjam duit dengan orang, kita letak dengan dia motor, kita gadaikan. Boleh, tak ada masalah. Jadi barang gadaian itu Allah mengiktiraf daripada sudut agama kita. Kemudian pergi ke surah Ali Imran, pergi surah An-Nisa. Juga cerita tentang harta. Cuba tengok pada ayat 11, 12, 13, 14. Harta pusaka. Satu berapa? 1/4, 1/2, 2/3, 1/6, 1/3. Semua tu detail bab berkait dengan harta. Jadi, adakah maksudnya Allah nak kata kita ni tak payah jadi kaya? Adakah maksudnya Allah dah cerita tentang harta, infak, sedekah, nak cari harta ni kena begini-begini dan sebagainya? Maka kita kata asalnya agama kita membenarkan untuk orang memperoleh harta banyak mana ke apa ke, itu terpulang kepada dia setakat mana dia mampu. Tapi asal usulnya kita nak kembali kepada dalam istilah dipanggil sebagai redistribution of income lah. Kita nak agih balik kita punya benda yang kita dapat tu, wasiat ke, hibah ke, harta pusaka apa semua, kita nak agih balik benda yang kita dapat tu supaya kita dapat benda tu adalah dekat akhirat. Kan dalam hadis riwayat Imam Muslim tu Nabi sebut yang pertama tu sedekah jariah. Sedekah jariah. Kena cantik susunan hadis tu. Tengok daripada literal kenapa Nabi sebut macam tu. Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min salah. Kan? Jika meninggalnya anak Adam itu terputus dia punya segalanya melainkan 3 perkara. Kan? Dalam riwayat Imam Tirmizi dia idza matal insanu. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Tirmizi idza mata ibnu Adam. Jadi ada 2 riwayat tapi sama je. Anak Adam ke insan ke manusia juga. Okey. Jadi bila dia sebut terputus segalanya kecuali 3. Pertama dia sebut sedekah jariah. Dia tak sebut anak yang soleh mendoakannya, ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah. Sebab sedekah jariah benda yang paling simple. Tak semestinya kena 1,000. Mesti mungkin RM1, mungkin RM2, mungkin RM3, mungkin RM5. Siapa-siapa yang mampu. Itu daripada mana? Daripada harta. Kerana itu dia punya pokok bagi satu orang yang mana mempunyai harta, ke situ dia nak pergi. Sebab tu tengok konsep Abdurrahman bin Auf, memang kita tak mampu lah. Sebab tu bila Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar infakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar kata aku infakkan separuh daripada harta aku daripada jalan Allah Subhanahu wa taala.
Sayyidina Umar kata, Sayyidina Abu Bakar kata, aku infakkan semua sekali, aku tinggal Allah dan Rasulnya. Sayyidina Umar kata, aku surrender. Memang aku tak boleh nak tiru bagaimana kehebatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kan. Jadi nak ceritanya bahawa itulah dia punya puncak keutamaan bagi kehidupan manusianya, dia nak pergi ke situ kerana benda tu boleh bawa keselamatan dunia dan juga akhirat bila mana kita betul uruskan sebaik mungkin berkait dengan harta kita. Baik, jadi itu dia punya konsep dalam Islam berkenaan dengan harta. Baik, kemudian bincang pula tentang isu berkait dengan zuhud dan qanaah. Zuhud dan qanaah. Bila kita kata bolehnya cari harta, bolehnya ngumpul harta, maka di sana ada zuhud, di sana ada qanaah. Apakah zuhud, apakah qanaah? Zuhud ni dia bukan berpakaian compang-camping, kita tak payah bekerja, ibadat 24 jam duduk dalam masjid, tak payah cari nafkah, tak payah cari nafkah untuk anak isteri, ibadat je. Doa-doa mudah-mudahan ada lah, tak ada. Ibadat baca Bani Israel, tunggu hidangan daripada langit, kan? Kan? Jadi kita kata, dah, Islam tak macam tu. Islam suruh bekerja, Islam suruh pergi buat sekian-sekian. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, seingat saya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an ya'khudha ahadakum, kalau salah seorang daripada kalian ambil hablah. Hablah ni tali. Tali apa? Tali untuk ikat kayu api. Dia pergi ke hutan, dia ambil kayu api, kemudian dia pikul atas bau dia, balik tu dia jual. Kata Nabi SAW, itu adalah lebih baik daripada dia meminta-minta. Maksudnya buat pekerjaan. Apa pun buat pekerjaan. Kan, cari nafkah dan sebagainya, buat pekerjaan. Kerana kata Nabi SAW, kalau dia minta pada manusia, mana'u ata'u au manahu. Sama ada orang akan bagi kat dia ataupun orang tak bagi. Tapi kalau dia buat tu, bertawakal, yakin pada Allah, dia akan dapat benda-benda seperti itu. Jadi penting juga di antara kita letak konsep zuhud dengan qanaah. Maka zuhud ni apa dia? Zuhud ni benda yang berkait dengan dunia ke harta apa semua tu, dia tak jadi matlamat utama berkait dengan kehidupan kita. Dia tak jadi sebagai benda yang kita letak dalam hati dan jiwa kita. Kan ada setengah orang tu kadang-kadang pelik kan, hari-hari tengok akaun bank. Kira keluar berapa, masuk berapa, keluar berapa, masuk berapa. Keluar apa? Sampai dalam solat, Allahu Akbar, hari ni masuk berapa, keluar berapa, masuk berapa, keluar. Problem. Sebab dunia, dia punya harta dah menguasai dalam dia punya hati dah. Ni untuk ingatan kita semua ni, ingatan kita semua. Kan bila mana harta tu dah jadi macam, buat apa pun kita duk fikir pasal harta. Buat apa pun nak fikir pasal harta. Nak bagi infak, kurang pula akaun bank. Nak bagi mak ayah pun, kurang pula. Jadi, akhirnya kita jadi orang kedekut berkira-kira. Kan? Nampak macam zuhud tu, tapi sebenarnya tu tak zuhud. Kan? Zuhud yang sebenarnya apa dia? Kita menjadikan setiap apa yang Allah kurniakan kepada kita, baik harta ataupun apa sekian-sekian tu, kita mengikuti kehendak syarak dalam kita mendapatkan dia. Ini yang disebut oleh Syekh Dr. Al-Qaradawi. Syekh Dr. Al-Qaradawi dalam kitab beliau, Adab dan Etika, ni antara kitab yang saya suka baca, rahimahullah. Dia tulis tentang isu berkait dengan salah faham tentang zuhud ni. Orang salah faham tentang zuhud. Hatta pada zaman Sayyidina Umar pun ada orang salah faham tentang zuhud. Dia tengok ada orang dia jalan compang-camping, pegang tongkat, jalan pun macam sekian-sekian. Sayyidina Umar ambil tongkat dia, pukul ke orang tu. Dia kata ini bukan cara zuhud macam Islam yang ajar macam ni, bukan. Islam kena berpenampilan baik dan sebagainya, kena pakaian bersih dan seterusnya lah. Jadi itu baru zuhud. Rupanya zuhud ni apa dia? Melindungi diri kita daripada perkara-perkara yang haram berbentuk keduniaan. Cari yang halal, pergi balik pun tempat yang halal, sedekah, zakat semua, itu termasuk orang yang zuhud, menjaga kita daripada perkara-perkara yang haram. Itu zuhud. Jadi kalau takrif yang luas seperti itu, semua orang nak kena ada konsep zuhud tu lah. Sahabat memang sudah tentulah. Zuhud yang seperti mereka memang segala serba-serbi mereka akan jaga ke mana mereka dapat duit dan bagaimana mereka menguruskan perbelanjaan dan harta dan sebagainya. Okey, kemudian qanaah. Qanaah ni apa? Dalam hadis riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ataupun dalam riwayat daripada Abdullah bin Amr al-As, dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, hadis sahih, iaitulah qad aslama. Kata Nabi SAW, qad aflaha man aslam. Maka telah berjayalah sesiapa yang Islam. Wa ruziqa kafafa, dan diberikan rezeki padanya yang cukup. Wa qanna'ahu Allah bima atah, dan dia berasa sangat cukup, sempurna nikmatnya apa yang Allah telah berikan kepada dia. Kan, jadi itu takrif zuhud, takrif qanaah yang Nabi bagi. Kan, iaitu dia Islam, lepas Islam dia buat apa? Dia cukup dengan apa yang Allah rezekikan, dan kemudian dia rasa qanaah.
kecukupan terhadap apa yang Allah telah berikan kepada dia. Kecukupan di sini maksudnya bukan tak boleh menambah, bukan tak boleh cari lagi ke melabur ke pula ke dan sebagainya, bukan. Maksud kecukupan dengan benda yang halal, kecukupan dengan benda yang syarak suruh dia buat, dia buat. Zakat, infak, sedekah, wakaf, dia buat. Sebanyak mana dia mampu, sebanyak itu. Kan? Jadi di sini maksud takrif sebenarnya qanaah ni, rasa cukup bukan sekadar cukup tu, ada hari ni dapat RM50 cukup lah kot. Kan? Minggu depan pula kita kerja. Contohnya kan. Ataupun tahun depan pula kan. Masuk tahun baru kerja pula. Dah. Salah pemahaman tu. Qanaah berasa cukup dengan benda yang halal dan apa yang Allah telah perintahkan kepadanya. Jadi antara zuhud dengan qanaah ni seakan-akan benda tu berkesinambungan, dan itu perkara yang disebutkan oleh ramai para ulama bila mana berbincang tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, habis. Itu isu yang kedua. Selepas mana kita bincang tentang harta dan sebagainya. Yang ketiga, bila cari harta, apakah dawabit? Apakah cara kepentingan supaya kita nak pergi balik kepada qanaah tadi? Kita nak pergi balik pada zuhud. Yang pertama sekali, kata Imam Syafi'i rahimahullah, apa saja pendapatan yang kita dapat ni, kita kena berlindung daripada 6 perkara. 6 perkara. Kalau kita jauhi 6 perkara ni, maka yang itu kita panggil kita seorang yang zuhud. Kita seorang yang jaga harta kita. Kita seorang yang mendapatkan cara harta yang betul lah. Baik, yang pertama sekali, jauh pada riba. Jauh daripada riba. Kan? Sebab hari ni riba ni satu benda yang semua orang terlibat lah, saya ingat. Cuma pejam mata tak pejam mata je. Semua orang terlibat. Kata saya tak terlibat dengan riba. Cuba tengok insurans dia, kan? Tengok motor yang dia pakai, kereta dia pakai tu, insurans apa? Insurans ke tak kafur? Kalau insurans confirm riba. Saya sebut kan? Insurans confirm riba. Kenapa? Majlis Fatwa saya sebut 1979 mereka fatwa, 2008 mereka fatwa, 2009 mereka fatwa, 2011 mereka fatwa. Semua fatwa tu kata insurans konvensional diharamkan kerana mengandungi unsur riba. Tu contoh lah. Bukan maksudnya kena apa sekian, beli jual beli emas macam mana, pelaburan kita macam mana, kan, kad kredit tak kad kredit, macam-macam lagi lah. Jadi semua benda-benda tu kita nak kena perhatikan betul-betul, kita jauh daripada riba, kan. Ada setengah orang dapat pampasan insurans haram, pampasan insurans, pampasan takaful okey, kontrak dia macam khairat kematian. Kita duk bayar tu khairat kematian RM30. Tapi dalam bentuk takaful ni, kita ta'awun, membantu antara satu sama lain, maka kita pun pakai bayar 100, bayar RM70 sebulan dan sebagainya. Dia ada kontrak-kontrak dia, ada 3-4 kontrak dalam takaful tu, yang mana menjadikan takaful itu adalah harus berbeza dengan insurans, kerana insurans ada riba, ada gharar, uncertainty, dan juga ada unsur judi dalam insurans. Kan? Jadi benda ni pun kita nak kena perhatikan. Termasuk juga yang kedua berkait dengan judi. Kan? Judi memanglah kita tak sport toto. Memang tak magnum, memang tak jackpot apa benda semua. Tapi dalam pertandingan, ada tak unsur judi? Kalau tak betul, ada unsur judi. Dalam tekaan, dalam pertandingan, ada tak unsur judi? Banyak unsur judi dalam pertandingan. Termasuk pertandingan bola sepak, pertandingan futsal, pertandingan memancing, dan tak kena gaya judi. Macam mana boleh jadi judi? Kata Majma' Fiqh Islami, Kesatuan Ulama' Fiqh Sedunia, dan juga Kesatuan Fatwa Malaysia menyatakan, ataupun Fatwa Kebangsaan menyatakan, bila mana kenakan yuran, daripada yuran itu akan pergi kepada hadiah. Tempat pertama, kedua, ketiga, keempat. Selain daripada tempat kelima sampai ke 20, 30, 100 yang masuk tu tak dapat apa-apa. Yuran tu tak ada sponsor daripada pihak ketiga untuk hadiah. Maka semata-matalah duit yuran tu daripada yuran peserta. Nombor 1 dapat hamper ke, nombor 1 dapat 300. Ni tak kira pertandingan mancing ke, futsal ke, pertandingan bola sepak ke, pertandingan lomba lari ke, apa sajalah yang disertai ada yuran, daripada yuran tu beli hadiah. Ataupun diberikan hadiah tempat pertama, kedua, ketiga, maka semua itu adalah unsur judi. Kan, mesin claw. Tahu mesin claw? Yang mesin-mesin dekat shopping mall apa semua tu, masuk RM1 duk berjalan nak patung tu. Anak-anak lah duk main gadang-gadang tak? Judi. 2017, 2016 tu saya sebut judi benda tu. Ramai orang tak percaya. Betul ke Ustaz? Betul ke judi? Iyalah, kerana ada unsur pertaruhan. Masuk RM1, RM2 tak dapat, RM1, RM2. Orang lain masuk pun tak dapat. Orang 10, 20 orang masuk, yang ke-20 baru masuk RM1 dapat anak patung. Duit tu dah terkumpul melalui mesin tu. Saya kata judi. Lepas tu 2019 keluar Irsyad Fatwa Wilayah. Diambil lah pandangan mazhab Syafi'i, apa benda semua, Syekh Mustafa Al-Bura, Ali Syurbaji, ramailah ambil pandangan para ulama menyatakan itu adalah judi. Kan? Jadi macam tu.
Banyak lagi, judi banyak lagi. Judi dalam pertandingan SML, judi dalam pertandingan tekaan. Siapa dulu pernah teka kacang? Teka biji kuaci? Teka berat ayam. Sekali teka RM1. Nak memeriahkan majlis perkahwinan, betul tak? Majlis apa-apa, sekali teka RM50. Judi. Judi, yes, judi. Sebab yuran tu dia ambil dan hadiah tu adalah semata-mata pada duit yuran. Melainkan kalau duit tu dia ambil, dia bukan untuk pergi hadiah semata-mata untuk admin fee ke kos pengurusan ke, okey. Tapi hadiah mesti sponsor daripada pihak ketiga ataupun sponsor daripada pihak penganjur. Yang tu okey. Yang tu okey. Banyak lagi tu pertandingan badminton, pertandingan apa. Contohnya main badminton, siapa kalah belanja makan malam. Contoh, bukan tak biasa buat. Contoh kan. Tiba-tiba kalah belanja. Jadi itu juga termasuk judi. Sebenarnya banyak, kalau nak ulas satu persatu sangat banyak. Kemudian yang ketiga apa dia? Mengandungi unsur gharar. Benda yang tak jelas. Jual beli tak jelas, melabur apa benda yang kita labur tak jelas, dekat mana kita melabur tak jelas, siapa yang kita melabur tak jelas, kontrak kita melabur semua tak jelas. Kan, jual beli kita ada benda yang tak jelas dan macam-macam lagi lah. Jadi yang tu dipanggil sebagai gharar. Yang keempat, iaitulah dipanggil, kata Imam Syafi'i lagi, benda-benda yang mengandungi unsur-unsur dipanggil sebagai rasuah. Rasuah ni benda besar. Kan kat Malaysia ni indeks rasuah ni dulu 2021 saya ingat indeks ke 54 daripada 200 negara. Kira champion tu. Kira menang lagi tu. 54, nombor 54 daripada 200 negara. Rasa tak champion ke champion lagi? Katanya turun sikit 2020 ni mungkin nombor 70 80 tak pastilah. Tapi teruk lah, teruk. Teruk kan indeks rasuah. Kan? Rasuah ada pelbagai pula jenis. Rasuah batu lah, rasuah macam ni lah. Ada rasuah dalam bentuk renovation rumah, tak bagi duit, tiba-tiba batu bata dengan simi sampai je dekat rumah. Tahu-tahu buat rumah, sambung rumah. Duit tak masuk akaun bank. Tak nampaklah macam rasuah, tapi sebenarnya dah beli batu bata. Contohnya kan. Ataupun apa? Hantar orang pergi umrah, cuci duit. Buka bisnes, buka mat tu, buka mat macam-macam jenis mat ada lah. Lepas tu melingkup semua. Bukan tak ada ni, banyak NGO paling banyak sekali. Tak mahu sebut lah. Tuan-tuan berhenti NGO-NGO yang ada tu. Buka tu, buka ni, buka. Lepas tu sekarang ni apa cerita? Mana duit tu? Ke mana duit tu? Kan. Tak nak sebut lah NGO mana. Tapi kita tengah mengkaji lah. Banyak NGO-NGO. Kadang-kadang tu kawan-kawan rapat kita sendiri pun yang buat NGO, dia pergunakan duit tu macam-macam. Kan. Nak pergi ceramah. Contoh ni. Contoh. Nak pergi ceramah. Yang masjid apa semua tu dah bayar. NGO dia pun bayar 1,000 ke 2,000 dekat dia sejam. Ceramah. Kenapa pula NGO dia kena bayar? Memanglah tu NGO dia. Kenapa pula nak kena tetapkan macam tu? Dia banyak isu-isu dalam NGO ni, tuan-tuan. Banyak. Kalau dibongkarkan, kita tengoklah. Saya pun tengah ada beberapa orang sahabat ni duk pergi tengok pada NGO ni yang betul tak betul. Saya ada 3-4 NGO. Saya sertai. Saya tengok audit dia apa benda semua tu. Ada yang betul telus, ada apa semua. Tapi nak ceritanya, yang kamu ambil tu, kamu ingat NGO, kena berhati-hati. Sebab hari ni orang kata nak kaya buat NGO. Nak cepat kaya buat NGO. Lagi cepat kaya. Nak naik van fire buat NGO. Apa lagi? Nak naik apa? MERS ke apa semua buat NGO. Maka lagi cepat kaya. Jadi kita berhati. Jadi ini juga antara benda-benda yang menjadikan tak tepat kita punya daripada sudut pendapatan harta kita. Baik, yang kelima apa dia? Kezaliman dan penipuan. Okey, kezaliman dan penipuan. Scammer, tipu sana, tipu sini. Dan tipu ni kadang-kadang macam jual beli, tapi sebenarnya dia menipu. Kan? Banyaklah cerita, tuan-tuan. Nak cerita satu persatu ni memang tak habis akulah kita ni. Okey. So nak ceritanya apa? Contoh apa? Lantik duta. Lantik juta tu buat apa? Duta tu tak pernah pakai pun produk tu. Dia sendiri, owner tu pun tak pernah pakai produk tu, tapi dia kata produk dia bagus. Dia beli apa semua. Kemudian paksa dia punya ejen-ejen tu pergi beli dan sebagainya. Tu dia jadi kaya-raya, tuan-tuan. Tengok, dia ni macam terkenal juga. Tapi tak tahu benda produk dia jual. Tak tahu. Kan? Rupa-rupanya produk timbang kilo. Produk sakit tu, produk sakit ni. Dia kata tak sakit. Tapi sebenarnya produk tu lah yang menyakitkan. Kan? Kemudian apa? Jual guna agama lagi. Pun sama juga. Produk minuman ekstrak daripada buah tin. Dengar macam sedap lah. Buah tin kan Allah sebut. Tadi imam kita baca. Wattini wa zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Kan ada dalam Quran tu. Dia pun ekstrak buah tin. Ekstrak buah tin tu, yang ekstrak tu 5% di dalam air tu. Yang lebihnya gula, entah apa benda lagi, koko, entah benda-benda. Dia kata minuman ekstrak buah tin. Kalau gitu jangan cakap minuman ekstrak buah tin. Minuman ekstrak gula baru betul. Jadi ini penipuan. Ni benda tak jelas. Melainkan kalau letak tu 60% ke 50%, itu baru jelas. Iaitu memang kebanyakan bahan dalam tu ekstrak daripada buah
buah tin, minuman jus tu, minuman ni, macam-macam lagi dah tuan-tuan. Nak guna agama ni senang. Nak buat produk, nak buat apa benda semua tu, ini juga antara benda yang paling senang untuk melariskan barang yang kita jual beli. Jangan ada unsur penipuan, jangan ada unsur kesalahan. Akhir sekali, yang 6 kata Imam Syafi'i, ihtikar. Ihtikar ni monopoli. Monopoli ni, ini khusus untuk peniaga. Monopoli ni maksudnya ialah kita ada barang, Nabi sebut la yahtakiru illa khati' dalam riwayat Imam Bukhari. Tidaklah seorang itu melakukan monopoli melainkan dia itu tersilap dan berdosa besar. Zalim lah. Dia buat macam mana? Dia biasanya barang makanan asasi yang mungkin ni musim banjir apa semua ni kan. Jadi dia pun buat plan macam mana? Sarding contohnya. Sarding dia beli stok banyak-banyak dekat kedai dia, dia simpan. Kemudian bila mana datang musim banjir tu, dia jual dengan harga berlipat kali ganda. Dia kata musim banjir payah nak dapat kan, stok lori tenggelam semua, padahal dia dah beli awal lagi dah. 2 kontainer dia beli lagi kat belakang rumah dia, dia letak. Contoh dalam kilang dia ke apa. Dia jual daripada RM4 mungkin sardin kecil tu RM8, RM10 dia jual. Dan musim banjir payah nak dapat dia kata. Itu benda yang Nabi haramkan. Makanan asasi disimpan, dinaik sungguh sampai naik harga, dijual dengan harga berlipat ganda. Kenapa? Kerana Islam ni benda yang ada lah. Kongsilah sama-sama. Penjual ada waktu tu, stok dia jual habis. Pembeli pun ada, merasa pada waktu tu. Bukan duk simpan, penjual dapat dia punya kekayaan apa semua, akhirnya yang dizalimi adalah pembeli. Kan? Jadi itu juga benda yang sangat penting. Penetapan harga, price shilling apa, itu semua kena tengok banyak perkara. Kalau tak nanti bimbang berlaku kezaliman sama ada pada pengguna, mungkin juga berlaku kezaliman pada penjual. Sebab tu kerajaan, dia kena tengok betul-betul tu. Macam mana nak menetapkan harga ayam? Macam mana nak menetapkan harga bawang ke apa semua musim perayaan? Kalau dia letak tu ni sangat, murah sangat, dia akan menzalimi kepada peniaga. Sebab dia orang beli apa semua tu pun modal. Takkanlah untung seposing je. Macam tu. Beli RM2 sekilo, jual RM2 seposing. Sebab kerajaan tetapkan RM2 seposing. Kita sukalah. Dulu RM3 dah jadi RM2 seposing. Kan juga kezaliman ni kepada penjual, dia ada stok apa semua, beli mahal, nak jual takkan untung seposing je. Tu juga kena tengok. Jadi kerajaan pun kena memainkan peranan uli amri dalam isu berkait dengan keuangan dan sebagainya. Ini kita kata antara benda yang penting dalam isu 6 tu. Kalau saya ulas tu banyaklah, cuma saya kata itu 6 perkara yang mana kita nak dapatkan harta, nak jadikan perkara-perkara yang melibatkan kita kata kekayaan ataupun sebagainya, kena melalui cara yang dibenarkan oleh syarak. Okey, satu lagi disebutkan juga kat sini ialah berkenaan dengan kita sebutkan tadi, benda penting juga hadis-hadis yang biasa orang gunakan berkaitan dengan harta, yang mana hadis tu tak sahih. Contohnya 9/10 daripada kekayaan itu ataupun daripada pendapatan itu daripada sumber perniagaan. Hadis tu dhaif, dia tak palsu, dia dhaif, lemah. Biasa orang guna kan, ni strategi marketing. Dia kata kita jangan makan gaji. Kita kena mulakan perniagaan. Biar kecil tak apa, tapi mulakan perniagaan. Kerana apa? Kerana 9/10 daripada perniagaan itu adalah itu pun guna agama juga tuan-tuan. Banyak sangat. Ini orang duk bongkar tentang datuk-datuk skamer ni hari ni. Lepas tu ceritanya pula ialah perniagaan tu, marketing tu, mereka guna agama juga tu. Mereka guna kat agama kita ni tuan-tuan. Kalau kita nak kaya, kita kena bersedekah. Mula-mula tak betul lah. Nak kaya, kita bersedekah. Nak kaya, kena solat duha. Nak kaya, kena bantu orang lain. Nak kaya, kena sekian-sekian. Dia yang negatif tu tak. Nak kaya, kita kena tayangkan kemewahan dekat Facebook. Yang tu belum lagi. Itu belum sampai dia punya makam dia tu. Tapi nak kaya, kita buat ni dulu. Lepas tu, berjoget. Kungkang. Aku nak kaya dan sebagainya. Saya bukan tak pergi tuan-tuan. Yang marketing ni, nama-nama besar yang dekat Malaysia ni. Itulah pun. Itu pun main nama agama. Main nama agama. Jadi kita kata itu antara benda yang bisnes boleh lah buat nama agama ni. Akhirnya tunggang agama. Dan akhirnya kita nak dapat benda kat akhirat nanti. Kan? Jadi kita kata kekayaan yang kita nak tu, yang betul-betul diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut apa yang kita dapat dan perkara-perkara yang berkaitan. Okey, habis. Saya rasa cukup dulu lah. Kita dah isyak ni. Saya buka soal jawab. Tuan-tuan ada persoalan, silakan. Ya. Okey, yang itu termasuk pada pengumpulan harta berkait dengan pelaburan, forex trading dan juga Bitcoin tadi. So ada dua lah kat situ, forex trading dan juga Bitcoin. Pertama, forex trading ni lebih daripada 20 fatwa dah, dunia dan juga Malaysia.
Kalau dunia apa? Majma' Fiqh Islami, fatwa Kuwait, fatwa Mesir, fatwa Jordan, fatwa Majlis Ulama Indonesia, fatwa banyaklah. Semua tu menyatakan haramnya forex trading. Forex trading dah ada platform dia yang hati-hati duk promote tu. Tegur banyak kali lah kat TV, tegur kat saya tegur banyak kali lah. Dan ikut dia orang lah. Kan? Otak FX itu dia punya platform dia. Otak FX itu antara platform yang famous lah. Saya pernah ajak debat dengan seorang ustaz yang kata forex trading tu, dia kata harus dengan syarat jangan ada benda-benda yang haram. Memang dah ada benda-benda yang haram, nak harus apa lagi? Saya ajak dia debat. Saya ajak nak bincang tentang isu tu, tapi tak dibalas lah. Itu saya ingat berapa, setahun lepas ke 2 tahun lepas kot. Tak nak debat, okey kita jumpa secara personal, kita jumpa under NGO tertentu ke, kita kumpulkan 2, 3 orang, 5 orang, 10 orang, kita kumpul, kita bincang tentang isu ni. Kerana semua, istilah saya sebut pemorek lah. Pemorek, faham? Maksudnya yang duk buat trading untuk forex trading ni, ikut pandangan dia tu. Dia kata ustaz tu kata boleh. Saya kata lebih 20 fatwa dunia dan Malaysia nak banding dengan ustaz tu siapa? Saya kata yang dalam fatwa ni siapa? Kalau di Malaysia kita ada fatwa wilayah yang mengharam, fatwa Selangor, fatwa Pahang, fatwa Perak, banyak lagi fatwa Malaysia yang mengharamkan. Negeri-negeri pun mengharamkan forex. Apa tak cukup hebat lagi majlis fatwa ni banding dengan ustaz tu? Pendakwah yang ada 1.2 juta follower kat Facebook tu. Contoh kan. Saya tak sebut ustaz mana, tonton carilah. Ada kat Facebook saya apa semua. Jadi kita kata haram lah. Haram lah. Jangan ambil daripada sumber yang seperti itu. Saya jumpa juga dengan geng-geng yang forex trading ni, mereka insaf. Bayangkan tahun 2008, 2009 tu dah buat 15 angka forex trading. Ustaz lah. Kenapa ustaz? Kerana ustaz ni dia buat, lepas tu dia baca fatwa-fatwa yang kata haram pun semua, bagi dia tak belum haram. Tak haram lagi. Dia ada anak murid dia ajar trader, tuan-tuan. Faham anak murid dia? Kat sana kat sini orang panggil dia cikgu lah. Dia ustaz sebenarnya dia panggil cikgu. Kan? Lepas tu 2018 saya dia balik daripada Mekah tu, dia bertaubat, dia berhenti. Terkejut semua orang. Heboh jugalah rakan-rakan yang dia antara yang popular jugalah trader pada waktu tu. Kan? Jadi heboh apa semua, dia kata dia berhenti sebab dia dah jumpa dah apa benda yang mengharamkan tu. Ramai pula orang ikut jejak langkah dia, akhirnya berhenti. Kan? Tapi ramai lagi lah saya sebut orang yang marah bila sebut haram apa semua tu. Ya, dia kata ni lah kerja ustaz, tutup periuk nasi orang. Dia kata benda haram, kita nak buat macam mana kan? Itu tentang isu berkait dengan forex trading. Forex exchange tu tak ada masalah. Yang tuan duk tukar nak pergi apa? Dia berkait dengan pertukaran mata wang tu kan? Nak pergi Saudi, nak pergi Mekah, nak pergi apa semua tu, Indonesia pergi mana, tak ada masalah. Yang tu dipanggil forex trading. Cuma Nabi sebut syarat dia on the spot. Yadan biyadin, kata Nabi dalam hadis Ubadah bin Samit. Nak tukar dekat money exchange tu, bagi dia 5,000, terus tukar pada waktu tu. Tunggu, ambil duit tu. Jangan kata petang sikit lah saya ambil, saya pergi minum kejap ke apa, sekejap lagi saya datang balik. Kira lah dulu macam tu. Sebab banyak sangat, contoh 10,000 nak tukar kepada rial, kepada apa kan, tak boleh. Kerana telah berlaku riba. Okey, Bitcoin pula khilaf di kalangan para ulama. Bitcoin ni dia jenis aset digital ke dia jenis mata wang? Sebab ada orang kata dia adalah aset digital. Ada yang kata dia adalah digital currency. Okey, mata wang. Jadi kalau di Malaysia ni, kalau tengok ramai cenderung yang kata harus, macam Dr. Daud Bakar, macam Dr. Zaharudin, macam beberapa orang lagi di kalangan yang pakar-pakar dalam bab muamalat ni kata harus. Mesti wilayah masa 2008 ke 2019 dia katakan haram. Tapi sebenarnya maklumat tak cukup nak menyatakan benda tu haram. Kan, bank negara ke apa semua, perbincangan sangat panjang. Cuma saya kata selagi mana orang tak buat benda tu untuk money laundering, cuci duit, kemudian ataupun untuk buat benda-benda yang haram dan sebagainya, selagi benda tu boleh diguna sebagai digital asset, maka hukumnya diharuskan untuk Bitcoin. Dia banyak lagi, ada 1,000 mata wang digital ni. Bitkingdom, ada Ripple, macam-macam lagi lah kan. Jadi semua tu berkait dengan isu bagaimana kita memahami, dan kita kata kalau Perlis dia bincang 2019, bukan cerita halal ke haram lagi Bitcoin. Bitcoin tu kena zakat. Bukan cerita halal ke haram Bitcoin. Dah, Bitcoin tu cukup dia punya nisab apa semua, haul kena zakat. Nak ceritanya benda tu adalah haruslah, kalau dia Perlis harus lah. Dia punya fatwa dia, dan ada sebahagian lagi fatwa negeri yang lain. Belum ada fatwa, hatta fatwa kebangsaan pun belum ada pengusutan fatwa, sebab dia benda yang agak teknikal dan berubah-ubah. Dia ada blockchain dia, ada sistem dia, ada apa, banyak benda yang kena nak tengok sebelum fatwakan satu benda tu haram. Tapi setakat ni siapa-siapa terlibat sila. Mahal tuan-tuan. 2017 waktu mula-mula famous tu, satu Bitcoin 4,000. Naik sampai
hampir 140,000 lebih satu Bitcoin. Siapa yang beli 2007 tu memang kaya lah. Beli 2 cukup lah. 8,000. Lepas tu jual. Memang berlipat ganda. Kenapa? Kerana dia ada supply and demand lah. Dia ada permintaan, ada penawaran, akhirnya naik. Harga emas pun macam tu lah. Sikit turun, sikit naik, turun naik. Dulu harga emas berapa je? 90-an dulu berapa? Nisab emas 90-an dulu 9,000 Tapi sekarang ni naik. Hari ni dah 21,000 nisab emas. Baru dikategorikan sebagai untuk wajib keluarkan zakat. Banyaklah isu dia tu. Wallahualam. Ada soalan lain? Okey. Contoh kita pergi sebuah pusat peranginan. Okey. Pusat peranginan ni kan terlibat dengan perjudian. Okey. Kita cakap kita pergi sana kita mahu men-support juga dia punya tu. Boleh ke? Baik, satu soalan yang baik juga. Kalau dah memang confirm tempat tu, dia ada dua lah. Satu, kita tak pastilah apa bah, tapi tempat yang biasa lah orang pergi apa semua. Satu lagi memang confirm lah. Maka yang confirm tu kita elakkan lebih baik lah. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, "Faman ittaqa syubahat faqad istabra li dinihi wa irdihi." Siapa yang mana menjaga daripada perkara-perkara syubhat, maka dia telah menyucikan ruh ataupun menyucikan peribadi dia dan juga agama dia. Jadi kalau dapat elak tu lebih cantik. Ada pun benda yang memang kita tak pasti, nampak okey je tak ada apa, yang tu okey lah. Sebab kita tak nampak betul, tak tahu secara jelas. Tapi tahu secara jelas tu kita kalau boleh elak, kita elakkan. Cumanya, kalau daripada sudut hukum, adakah kita ni termasuk daripada benda yang haram? Contohnya kita pergi mana-mana ke tempat ni, kita bukan apa, kita pergi minum. Pergi minum, pergi beli baju apa, balik contohnya kan. Jadi baju tu mungkinlah kedai tu terlibat ke apa, kita tak tahulah. Tapi secara umum tempat tu macam tu. Maka daripada sudut hukumnya, benda-benda seperti itu, dia termasuk daripada perkara yang harus kalau kita nak pergi lah. Nak buat benda-benda seperti itu. Cuma, paling harus pun kita kata, paling-paling ni pun kita kata syubhah. Syubhah. Jadi bila syubhah ni kita elakkan, dia lebih menjaga agama, menjaga kita punya syak wasangka kita, maka itu lebih utamalah pada tempat-tempat yang seperti itu. Ini termasuk juga pelaburan-pelaburan ke, apa ke yang syubhah kita tak pasti tak jelas, kita elakkan. Okey, wallahualam. Okey. Secara umumnya benda-benda yang haram, benda-benda yang ni memang boleh lah. Kan? Maksudnya sama ada dua. Sebab tu kalau kita tengok bagaimana Nabi SAW doakan kepada Umar. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu. Zaman Nabi ada dua Umar. Satu ni yang dipanggil Abu Jahal tu Umar juga. Kan? Abu Jahal tu Umar juga. Sayyidina Umar Khattab pun Umar juga. Nabi kata apa? Nabi doa apa? Sebab dua-dua ni belum Islam. Kalau Abu Jahal memang terkenal lah. Okay, Umar ni pun belum Islam. Jadi, Nabi doakan masuk Islam daripada salah satu daripada dua Umar ni. Kan? Salah satu daripada dua Umar ni. Dan yang satu lagi tu, Nabi berlepas diri lah. Maksudnya, dia jadi pada agama ke apa benda semua, jadi musibah apa semua, Nabi berlepas diri. Jadi, kita boleh doakan, maksudnya kalau tempat ke ataupun seperti itu, jadikan tempat tu sama ada muslih lebih baik, ataupun kalau dia berterusan dalam perkara yang haram, maka dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita memang takut kita sekali kena musibah ni kita boleh kena sekali. Cuma dalam hadis riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, bila mana satu tempat ditimpa musibah, tempat-tempat yang mana macam tadi tu, tetapi ada orang yang kita kata sebagai orang alim, orang yang apa sekian-sekian, kemudian kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ditanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, macam mana kalau tempat macam tu? Allah hancurkan semua sekali, kemudian yub'atsu ala niyatihim." Allah akan bangkitkan mereka berdasarkan niat. Maksudnya mereka tu sendiri. Kalau mereka baik, maka baiklah dia. Kalau mereka tu bersekongkol dengan orang tu sendiri, maka termasuk daripada orang yang timpa musibah. Jadi orang alim ke orang apa yang mungkin tak tegur ke apa semua, buat tak tahu ke apa semua, termasuk sekali lah. Termasuk kita sekali. Wallahualam. Wallahualam. Ya. Kerja dengan bank. Bank mana? Konvensional, Syekh Monzir Khaf dan semualah kalangan para ulama memang sepakat benda tu haram. Cuma gini, kalau kata zaman sekarang susah nak dapat kerja apa semua, dia sambil tu wajib untuk dia hantar resume kepada perbankan Islam lah. Dia hantarlah mana perbankan Islam, ada 20 lebih dah kat Malaysia ni. Jadi kalau dalam rangka tu dia boleh bekerja ni. Sebab kalau dia berhenti nanti masalah. Daripada sudut apa? Dia punya nafkah, rumah tak bayar apa semua, jadi muflih apa sebab. Maka dia hantar resume, wajib hantar resume, dan kemudian pada waktu dia tunggu dan usaha, doa pada Allah, moga-moga Allah keluarkan dia daripada perbankan konvensional kepada perbankan Islam. Itulah konsep dia. Wallahualam. Ada persoalan lain?
Okey, satu persoalan yang baik juga. Ada setengah ni anak-anak kita ni, saya ingat lebih daripada 800,000 ke 80,000 lebih lah, yang bekerja di tempat-tempat yang ada menjual arak. Termasuklah shopping mall apa benda semua ni, memang yang lepas SPM apa semua tu memang bekerja di tempat tu. Jadi apa? Jadi tukang kerja apa, dia punya tempat tepung dia kan, tempat dia punya perkakas rumah, tapi dia tak terlibat dengan arak tu. Maka di sini para fuqaha mereka bincang nak masukkan dalam kategori hadis riwayat Imam Tirmizi tu kan 10 orang golongan dilaknat. Hadis tu sahih. Yang dibawakan arak, yang memegang arak, diminta dibawakan arak apa semualah sekali tu, termasuk 10 yang dilaknat. Dilaknat ni maksudnya, kata Syekh Mullah Ali Qari, dihilangkan keberkatan dunia akhirat. Berkat ni, syurga ni kita nak berkat tau. Masuk syurga kena berkat apa semua, tapi bila kena laknat, dihilangkan keberkatan. Baik, jadi bila kerja tu, fokusnya, contoh, dalam satu shopping mall, bahagian arak tu 5% je. Dia ada tempat dia kata non halal lah contohnya kan. Tapi yang anak ni, yang pelajar ni ataupun anak kita pun kot, kan, kerja tempat apa? Tempat sayur-sayur dalam shopping mall tu, kerja tempat menguruskan pakaian tidur ke apa, pakaian baju ke apa, yang itu hukumnya harus. Kerana dia dibayar gaji di atas benda yang dia buat berdasarkan sale ataupun berdasarkan jualan apa semua tu, walaupun mungkin bercampur, tetapi hanya mungkin berapa persen, tapi kerja dia tu memang dia buat tu adalah bahagian yang berkait dengan tu. Okey, jadi halal ke tak? Harus hukum dia. Tapi kalau dia nak lebih, ada syubhah. Cuma kita kata kalau tak ada kerja, susah nak cari, maka waktu tu dia stay dulu, sambillah cari kerja-kerja tempat lain yang lebih lagi tak ada langsung jual arak dan sebagainya. Itu konsep dia. Okey, ada pun yang cashier yang punch arak tu, yang tu tak boleh. Yang tu termasuk daripada 10 yang dilaknat. Kan anak-anak ke laki ke perempuan yang pergi tu, ataupun contohnya ada setengah orang tu dia kata, saya bila arak ni saya suruh yang kawan India non-Muslim ke apa ke yang punch kan tu, saya memang cashier, tapi bila tu, tapi kadang-kadang memang terpaksa punch juga. Ini reality dah, terpaksa punch. Jadi bila punch tu, maka dia termasuk daripada 10 golongan yang dilaknat, dan pendapat dia tu yang cashier tu, maka sebab tu elakkan jadi cashier lah. Kan, kalau bab-bab seperti tu. Sebab tu para ulama pandang detail. Kalau kata haram 100%, 80,000 ni student baru nak cari kerja semua ni, nak buang kat mana? Nak cari kerja kat mana? Takkan semua buat Grab food. Food Panda kan. Jadi Food Panda pun dah ramai dah macam-macam pula dia orang punya polisi berubah-ubah jadi anaya kepada kita punya rider dan macam-macam lagi. Jadi kita kata nak fatwakan haram, nak kata benda ni begini, dia kena perhatikan betul-betul, bimbang takut termasuk pada kita akhirnya menzalim dengan orang lain, padahal mungkin dia tak terlibat secara direct ke dan sebagainya tentang isu-isu yang berkaitan. Jadi nak kena lihat detail lah, kerja kat mana, punch dia ke apa ke kan, ataupun dia ni kena angkat arak ke, itu memang confirm lah, yang itu memang jelas nampak menyumbang kepada perkara-perkara yang haram. Wallahualam. Okey, last. Okey. Kita tak kerja tempat tu, tapi kita kena buat servis macam contoh baiki elektrik kat dalam tempat tu. Boleh ke? Okey, tu Saya pernah terkena lah ke tempat seperti ni, tempat apa ni dia gudang simpan arak. Tapi kali kedua saya tak pergi lah, kali pertama tu saya pergi. okey. Kalau kontrak seperti itu, pertama lebih baik untuk dielakkan lah. Dielakkan. Kerana dia lebih menjurus kepada, dia gini, kalau contohnya tempat tu memang 100% benda tu memang buat benda haram, itu memang jelas lah. Tapi kalau contohnya kita ni katalah bahagian arak ke apa tu mungkin 10% je, tapi kita tak baiki bahan tu pun, mungkin kita baiki bahan lampu tu tempat lain, kita nak buat elektrik dia ke, dia punya pendawaian ke apa tempat lain, contohnya bahagian tu bahagian dapur ke, atau kan bahagian tempat dia punya apa bahan-bahan basah ke apa, contoh macam tu lah, yang tu harus. Yang tu tak termasuk bank konvensional. Termasuk konvensional. Maksudnya kita pergi tu, kita direct ke tempat ke bank konvensional, kita tahu bank konvensional adalah menyumbang 100% kepada riba. Orang buat riba, loan riba apa benda semua, maka kita elakkan benda tu. Sebab 100% dia punya tu adalah benda tu. Kan boleh kata, sebab tu semua bank ni, benda tu lah dia punya sumber dia. Termasuklah konvensional. Kan itu konsep yang kita kena faham betul lah. Jadi kalau first tu memang dimaafkan lah. Tapi next tu bagus tu berjaga-jaga supaya tak terlibat lagi. Wallahualam. Habis mungkin banyak lagi persoalan ni, banyak pula soalan malam ni. Tak apa, kita berhenti dulu sini insya-Allah. Jadi itulah isu bab harta. Pengajaran dia, jangan mudah-mudah kita tuduh sahabat-sahabat ni, Abdul Rahman bin Auf ke sahabat lain ni mudah-mudah masuk syurga merangkak sebab terlalu kaya, dan kemudian bagaimana menguruskan kekayaan cara Islam yang dianjurkan, disebut oleh Imam Syafi'i, dan apa cara-cara yang perlu kita tegah ataupun kita elakkan daripada berlaku tadi. Wallahu alam. Sekadar tu aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Allahumma faqihna fid din wa alina ta'wi wa hdina siratal mustaqim. Kita sudahi dengan tasbih kafarah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.